Buletin 1.30 bersama saya Azlianti Ibrahim. Kerajaan kesal dengan kejadian rusuhan di Kuil. Ketenteraman kaum. Saya telah diberi penerangan tentang 440,743 calon UPSR terima keputusan mereka hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak dengan kos permohonan 3 penganut Kuil Sri Maha Mariamman di Subang Jaya, Selangor untuk menangguhkan pelaksanaan interim penghakiman persetujuan dan rit milikan oleh One City Development Sdn Bhd bagi mendapatkan semula tapak kuil itu. Hakim M. Gunalan membuat keputusan itu di dalam kamarnya selepas menolak permohonan 3 plaintif S. Tagaraju, M. Mohana Krishnan dan S. Nagarajah. Selain One City, ketiga-tiga mereka turut menamakan K. Celapa, Pengarah Perancang Bandar dan Desa Selangor, Kerajaan Negeri Selangor dan M. Nagaraju sebagai defendant. Peguam Claudia Chia Pek Yi yang mewakili One City ketika ditemui pemberita selepas prosiding berakhir berkata, mahkamah membuat keputusan itu atas alasan antaranya permohonan plaintif tiada locus standi dan One City adalah milik sah tapak kuil berkenaan. Ketiga-tiga plaintif memfailkan permohonan pada 12 November lepas bagi mendapatkan perintah penangguhan pelaksanaan interim penghakiman persetujuan bertarikh 11 Mac 2014 dan rit pemilikan untuk mendapatkan semula hartanah kuil berkenaan pada 22 November 2018. Permohonan itu dibuat berikutan plaintif telah memfailkan saman terhadap kesemua defendant pada 10 November lepas bagi menuntut antaranya perintah injeksi bahawa defendant atau orang lain dilarang daripada masuk dan berada atau menggunakan kekerasan untuk mendapatkan semula hartanah kuil itu. Selain itu, saman itu difailkan bagi memohon perintah bahawa penghakiman persetujuan tersebut adalah batal dan tidak sah, salah di sisi undang-undang serta tidak berkuasa selain kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Dan sebentar tadi, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa semua pihak supaya tidak mengambil tindakan atau mengeluarkan kenyataan provokatif yang boleh menimbulkan ketidakpuasan hati mana-mana pihak berhubung insiden di kuil berkenaan. Beliau turut mengingatkan ahli politik serta pemimpin badan bukan kerajaan dan yang berkepentingan untuk tidak cuba menangguk di air keruh susulan kejadian itu. kita mahu perkara ini diserahkan kepada pihak berkuasa. Dan saya minta semua pihak sama ada di dalam dewan ini maupun orang ramai supaya berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan ataupun berkongsi apa-apa berita mengenai peristiwa itu. Kerana sekarang ini pun sudah banyak berita palsu dan salah yang diedarkan. Tegasnya, kerajaan tidak berniat untuk menyekat kebebasan bersuara. Namun, jika apa yang disuarakan itu tidak benar dan mengancam ketenteraman awam, kerajaan akan mengambil tindakan. Ini kerana kebebasan bersuara perlu digunakan dengan penuh tanggungjawab dan bukan untuk mengapi-ngapikan keadaan yang boleh membawa kepada perpecahan dan keharmonian di antara kaum. Dalam kenyataan rasminya di Dewan Rakyat berhubung rusuhan itu, Tun Dr. Mahathir turut menyatakan rasa amat kesal kerana kejadian menyebabkan kecederaan serius kepada anggota bomber dan pasukan polis serta kerosakan harta benda. Ini bukan isu perkauman atau berkaitan agama, tetapi tindakan jenayah yang tidak harus diberi sebarang ruang untuk merosakkan hubungan di antara kaum di dalam negara kita. Pihak polis telah diberi kuasa untuk menangani keadaan ini dengan tangkas dan untuk meredahkan
ketegangan serta mengembalikan ketenteraman awam. Saya juga meminta Perdana Menteri turut berpuas hati dengan tindakan susulan polis di Raja Malaysia dalam mengawal kejadian daripada terus merebak. Dan kepada semua rakyat, Perdana Menteri meminta supaya bertenang dan mengelak daripada terbabit di dalam sebarang aktiviti yang boleh membawa kepada hasutan. Saya juga dimaklumkan bahawa pihak polis sedang giat memburu mereka yang terbabit di dalam berusuh dan mencederakan anggota bomba serta anggota keselamatan dalam kejadian tempoh hari. Mereka ini akan berdepan dengan tindakan tegas undang-undang. Tambahnya, jika ada pihak yang melanggar undang-undang untuk kepentingan diri mereka sahaja, kerajaan yang mendukung prinsip the rule of law juga akan bertindak berdasarkan undang-undang. Bomba dalam pada itu menafikan dakwaan badan bertindak kuil berkenaan Adib yang parah dalam insiden rusuhan disebabkan kemalangan jalan raya. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat menegaskan lelaki yang dilihat berada di belakang jentera dalam rakaman video yang tular itu juga bukan Muhammad Adib Muhammad Kasim. Sebaliknya, seorang anggota lain. Fakta anggotanya diserang juga tidak perlu diputarbelikkan. Ini daripada anggota yang pergi ke site. Dia ada bukti ke? Ada bukti dia menyatakan bahawa Muhammad Adib ini dilanggar. Pihak badan daripada kuil itu sendiri ada buat sidang media. Sidang media, dia tunjuk video ni. Yang berdiri ni bukan Adib, yang berdiri ni adalah Azim. Dan saya ingin menyatakan ini jangan membuat kenyataan yang tidak berasas, yang tidak betul, yang mana kita ni tidak terlibat di dalam apa-apa putaran dan juga kitaran politik yang sedang berjalan disebabkan oleh mereka ini. Kita ini hanya untuk melaksanakan tugas kita dan kita telah pun memberi kerjasama yang baik dengan siasatan polis. Semalam, Setiausaha Badan Bertindak Kuil itu, VK Regu, mendakwa kejadian dipercayai berlaku apabila jentera bomba berundur dengan laju sebelum sekumpulan individu menjerit memaklumkan ada individu di belakang jentera berkenaan. Muhammad Adib yang cedera parah kini menerima rawatan rapi di Institut Jantung Negara IJN. Tugas saya sebagai firefighter, saya akan turun daripada jentera dan automatik akan pergi ke loker yang menyimpan salur bantu mula, hose. Yang kalau kita tengok kebakaran itu ialah di sebelah kiri. Saya akan tuju di loker yang di sebelah kiri untuk ambil hose dan cuba untuk memadam. Tetapi sebelum sempat hose itu keluar, kami dah diserang oleh perusuh lah. So saya ambil tindakan selamat dengan berdasarkan nyawa lagi penting. Saya melarikan diri dan masuk ke dalam jentera EMRS di belakang jentera FRT. Dan itu disalah tafsir sebagai saya ini sebagai PB Adib. Dan bagi menyangkal dakwaan Badan Bertindak Kuil itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Azmi Osman membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya malam tadi. Menurutnya, 8 anggota yang berada di lokasi menyaksikan sendiri kejadian sebenar yang menyebabkan Muhammad Adib parah. Tegasnya lagi, pihak yang mendakwa Adib dilanggar ketika jentera mengundur hanya melalui cakap-cakap dan rakaman video sahaja. Sementara itu, keadaan tenang dan terkawal di sekitar kuil Sri Maha Mariaman dan Menara MCT yang menempatkan pejabat pemaju One City pagi tadi. Tinjauan mendapati jalan sesak kerana penduduk setempat keluar ke tempat kerja masing-masing, sementara beberapa pegawai polis kelihatan tenang mengawal situasi di bawah jejambat berhampiran.
Keadaan juga seperti hari-hari biasa, malah tiada langsung individu yang mungkin terbabit dalam perhimpunan pada malam sebelumnya berada di lokasi. Terdahulu, Ketua Polis Selangor Datuk Mazlan Mansor berkata seramai 500 anggota polis ditugaskan untuk mengawal situasi di pekarangan kuil berkenaan. Anggota daripada pelbagai unit termasuk pasukan simpanan persekutuan dan cawangan khas ditugaskan untuk memantau keadaan di kuil terbabit. Pegawai Kanan Imigresen Negeri bergelar datuk yang ditahan reman bersama 4 individu Isnin lalu dibebaskan dengan Jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pagi tadi. Penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Nur Hidayah Abdul Manaf mengeluarkan perintah itu selepas tempoh reman 4 hari terhadap mereka tamat hari ini. Datuk berkenaan dan 3 pegawai jabatan itu masing-masing dibebaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Manakala seorang lagi individu yang juga ahli perniagaan dibebaskan dengan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin. Semua suspek dipercayai telah menerima rasuah bagi meluluskan permohonan PAS lawatan ikhtisas dan PAS lawatan kerja sementara tanpa mengikut prosedur. Siasatan kes di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Sebelum ini, Pengarah Siasatan SPRM Datuk Seri Simi Abdul Ghani mengesahkan penggeledahan di rumah pegawai kanan terbabit menemui wang tunai dalam pelbagai mata wang dianggarkan bernilai RM91,000. Turut ditemui buku akaun bank di Singapura atas nama suspek bernilai RM1.8 juta. Bertemu kembali. Seramai 440,743 calon yang menduduki ujian pencapaian sekolah rendah UPSR di 8,100 pusat peperiksaan seluruh negara menerima keputusan mereka hari ini. Juga diumumkan pelaporan pentaksiran sekolah rendah PPSR yang menjadi komponen penting sejak tahun lalu untuk sekolah melaporkan kejayaan murid secara keseluruhan. Wartawan Salina Zakaria meninjau suasana ketika keputusan diumumkan pagi tadi. Ini antara reaksi yang dapat dilihat di Sekolah Kebangsaan Sultan Salahuddin Hisamuddin Alam Shah di Ibu Negara. Pelbagai reaksi sejurus guru mengumumkan laporan PPSR dan UPSR yang sebelum ini menekankan akademik mereka. Happy. Secam syukur, alhamdulillah lah dapat keputusan macam ni. Saya rasa macam reta je lah. Itu je lah. Okey, tanya sikit keputusan. Saya tengok dia berusaha, jadi kita terima je lah berapa keputusan dia dapat kan. Okey, hari ni dapat keputusan berapa ni? 5A 1B. Dapat result? Alhamdulillah. Sebab UPSR ni pun bukannya penentu masa depan kan. So tak apalah, kalau kita boleh cuba lagi kan. Saya berpuas hati jugalah sebab dia pun dah buat yang terbaik. Tak semestinya kalau akademik ni tak okey, mungkin di masa-masa depan tu dia boleh lagi lah. Mungkin dia ada bidang lagi yang lain kita tak tahu sebab ni baru permulaan kan. Sebab subjek pun dia teras je. Kalau macam dah di peringkat hadapan tu, lagi banyak dia kita boleh nampak dia ke arah mana. Saya selalu tumpukan perhatian waktu cikgu mengajar, lepas tu saya selalu buat latihan kat rumah. Okey, yang mana yang paling awak suka subjek? Matematik. Matematik. So lepas ni cita-cita jadi apa? Saya nak jadi chef. Oh, saya memang sentiasa galakkan anak dia nak pergi tuition, saya hantarkan apa semua tu, apa yang dia. Di Seremban, anak kepada seorang guru bahasa Inggeris turut memperoleh keputusan cemerlang dalam UPSR. Sarah Alia Khairul Azrin, murid cemerlang Sekolah Kebangsaan Tuanku Jaafar II, mampu mengekalkan prestasinya walaupun tidak mengikuti sebarang kelas tuition. Beliau rajin memberikan tumpuan sepenuhnya di dalam kelas selain belajar secara berkumpulan bersama rakan-rakannya. Majlis pengumuman keputusan di sekolah berkenaan dihadiri Menteri Besar Negeri Sembilan, Amiduddin Harun.
Ahli Parlimen Bagan Seraya Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu selepas 5 bulan keluar dari UMNO dan menjadi wakil rakyat bebas. Beliau menyerahkan borang keahlian kepada pengerusi Bersatu yang juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi parti berkenaan. Penyerahan borang keahlian turut disaksikan Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pimpinan tertinggi yang lain. Datuk Dr. Nur Azmi turut menerima kad keanggotaan parti daripada Tun Dr. Mahathir. Ahli Parlimen Bagan Seraya itu sebelum ini mengumumkan keluar UMNO pada 24 Jun 2018. Selain Datuk Dr. Nur Azmi Bersatu turut menerima masuk 4 ahli Dewan Negara iaitu Datuk Seri Khairuddin E.S. Abdul Samad, Datuk Suhaimi Abdullah, Isa Abdul Hamid dan Aknan Eto. Cabang Pelaburan Strategik Kerajaan Khazanah Nasional Berhad akan melupuskan 16% pegangannya dalam IHH Healthcare Berhad kepada firma pelaburan Jepun Mitsui & Co Limited dengan nilai 8.42 bilion ringgit. Dalam satu kenyataan, Khazanah berkata transaksi dalam bentuk tunai itu dijangka dimuktamadkan menjelang suku pertama tahun depan. Pelupusan ini bermakna pegangan khazanah dalam IHH berkurangan kepada 26.06%. Bagaimanapun, khazanah masih kekal pegang saham yang signifikan dalam lembaga pengarah IHH. Pengarah urusannya, Datuk Syahril Riza Rizwan berkata, transaksi ini jelas menunjukkan keyakinan Mitsui terhadap potensi pertumbuhan platform IHH. Transaksi juga jelasnya adalah sebahagian pelan penstrukturan portfolio khazanah dan hasil akan digunakan untuk pelaburan baru selain keperluan modal syarikat. Koperasi Amanah Pelaburan Berhad KAPB yakin mampu mengekalkan pemberian pulangan dividen sekurang-kurangnya 10% tahun ini meskipun dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Menurut pengerusi eksekutifnya Datuk Ilyas Mohamad, KAPB ketika ini mempunyai 10,000 pemegang saham dengan saiz dana bernilai RM500 juta. So we always make sure it's 10%. Or kadang adalah when we make much more profit, kita bagi like extra 1-3% kan. But normally we'll pay 10%. So basically kalau you tengok dalam investment, kata you invest in asset, whatever asset lah, property ke whatever asset. Asset ni somehow you will appreciate. Kan? Over years dia akan appreciate. So you will definitely get your return. Terdahulu berlangsung Majlis Pemeteraian Perjanjian Kerjasama Strategik antara KAPB dan Pos Malaysia. Menerusi usaha sama ini, Pos Malaysia sebagai platform bagi membolehkan orang ramai mendaftar dan melabur menerusi 700 pejabat pos dan 32 pejabat pos bergerak di seluruh negara. Untuk mendaftar, pemohon hanya perlu membayar yuran permohonan sebanyak RM50 berserta pelaburan minimum sebanyak RM1,000. Sukan. Walaupun Thailand memiliki jentera serangan yang cukup ampuh dan berbahaya pada saingan Piala AFF Suzuki kali ini, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho bagaimanapun menjangkakan skuad Gajah Perang itu akan mengamalkan corak bertahan pada aksi separuh akhir pertama menentang skuad bimbingannya Sabtu ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita nampak dari bahagian midfield atau bahagian tengah Thailand mempunyai kelebihan dari segi kualiti pemain, tetapi saya rasa pemain yang diturunkan pasukan kita pun tidak juga kurang kerana dari segi kestabilan pemain Akram seperti Syamir dan Kenny diturunkan tempoh hari juga mampu menggalas tugas tersebut. Ya. Jika benar jangkaan Cheng Ho, Harimau Malaya perlu berusaha keras dalam usaha menembusi gawang Thailand Sabtu ini. Setiap pemain yang diturunkan khususnya jentera serangan yang bakal diketuai Zakwan Adha Abdul Razak dan Nusyahrul Idlan Talha harus cepat menghidu peluang dan berani membuat seberapa banyak percubaan sama ada dari dalam maupun luar kubu juara 5 kali itu. Berdasarkan aksi terakhir kumpulan A di Stadium Nasional Bukit Jalil 24 November lalu, Harimau Malaya berdepan corak bertahan Myanmar terutamanya di separuh masa pertama. Apapun corak permainan yang digunakan Myanmar, gagal mengekang asakan bertali arus Harimau Malaya. Menyaksikan skuad bimbingan Cheng Ho menang 3-0 sekaligus muncul naib juara kumpulan A dan mara ke separuh akhir.
Hari ini merupakan hari pertama penjualan tiket pertembungan kedua-dua pasukan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan berita baiknya, kesemua tiket yang ditawarkan habis terjual. Sebanyak 40,000 mula dijual secara fizikal menerusi kaunter di Stadium Nasional Bukit Jalil dan juga kedai barangan sukan Al-Ihsan dan Football Republic hari ini. Tinjauan yang dilakukan di stadium, orang ramai sudah menunggu dari awal lagi hinggalah jualan bermula jam 9.50 pagi tadi. Sambutan amat baik menyaksikan barisan beratur panjang di sisi tengah kaunter. Inisiatif membuka kaunter tambahan juga memudahkan proses pembelian di beberapa pintu lagi. Nampak agak teratur dan proses pembelian serta penembusan tiket dalam talian berjalan lancar dan pantas. Kira-kira jam 1 petang tadi, Persatuan Bola Sepak Malaysia mengumumkan kesemua 80,000 tiket perlawanan separuh akhir Malaysia menentang Thailand jam 8.45 malam Sabtu ini habis dijual. Laporan selanjutnya dalam segmen sukan malam nanti. Baik, terus ikuti Bulletin TV3 di platform YouTube dan media sosial kami. Sebelum berpisah, saksikan ragam pelajar yang mengambil keputusan PPSR dan UPSR 2018 hari ini. Sekian Bulletin 1.30, saya Azlianti Ibrahim. Salam hormat dan Assalamualaikum.